Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Anil Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala Aymullah laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'id laman junnibal fitan. Inna as-sa'id laman junnibal fitan. Walaman ubtuliya fasabara fawaha. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, kata dia, aimullah ataupun wallahi, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata, demi Allah, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia ialah orang yang selamat daripada fitnah. Nabi kata macam tu. Dan Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Nabi kata orang yang bahagia adalah orang yang selamat daripada kena fitnah. Kali yang keempat Nabi kata walaman ubtuliya fasabara, dan orang yang bahagia itu ialah orang yang kalau ditimpa fitnah sekalipun dia sabar. Kalau terus tak kena fitnah, bahagia dia. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Fitnah ni apabila dia kena kita boleh tahan ke tak? Yang tu kita tak tahu. Ada orang yang kena fitnah tak tahan. Ada orang yang kena fitnah tahan. Fitnah ni ialah ujian. Ujian Tuhan boleh bagi mai dekat kita macam-macam. Masa hidup ada ujian dia, masa mati ada ujian dia. Kalau kita ditakdirkan Allah hidup senang, senang tu ujian. Dan ramai pun orang yang kalah dengan ujian senang. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala kita hidup susah, susah tu ujian. Ramai pun orang yang kalah dengan ujian susah. Macam itulah kalau Allah takdir kita miskin, Allah takdir kita kaya, Allah takdir kita sakit, Allah takdir kita sehat, Allah takdir kita ada anak pinak ramai, Allah takdir kita tak ada anak, Allah takdir kita dengan pangkat kedudukan dan sebagainya. Semua tu akan menjadi fitnah kepada kita. Ada manusia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat dia ujian susah, dia tahan. Tuhan bagi senang, dia kalah. Ada manusia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat dia sakit, dia tahan.
Allah bagi dia sihat, dia kalah. Manusia akan diuji selagi mana dia boleh duk tarik nyawa, selagi mana dia boleh duk berjalan, selagi mana dia boleh duk bergerak atas muka bumi ni, dia akan diuji. Adakah ujian itu sampai ke tahap fitnah kepada dia? Allah saja yang tahu. Maka Nabi SAW kata, inna sa'in, sesungguhnya orang yang bahagia itu ialah laman junnibal fitan, ialah orang yang dia terhindar, terlepas daripada fitnah. Bahagia dia. Pasal apa? Pasal kalau kena uji, kalau kena fitnah, belum tentu dia boleh sabar. Dan Nabi kata untuk kali keempat, walaman ubtuliya fasabara. Dan bahagia itu kepada orang yang kalau ditakdirkan dia kena uji, dia boleh sabar, dia bahagia. Bahkan kata Nabi, fawahan, bahkan bahagia satu orang itu apabila dia kena fitnah, dia boleh kata, alangkah baiknya fitnah ini. Satu benda yang merupakan tak baik ataupun negatif untuk dia, dia boleh terima secara positif. Dia kata, alhamdulillah Allah bagi aku sakit. Sekurang-kurangnya sakit ni mengingatkan aku pada Allah. Ujian Allah tu, dia boleh terima benda tu sebagai satu kebaikan bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu sa'ah hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani makana. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kiamat tidak akan jadi hatta yamurra rajul biqabri rajul, sehinggalah apabila satu orang berjalan di kubur satu orang yang lain, fayaqul, dan dia kata, ya laitani makana. Bila dia lintas satu kubur, dia lintas satu kawasan perkuburan, dia kata, ish, alangkah baiknya kalau aku yang duduk dalam kubur tu. Pasal apa terbit kata-kata yang macam tu daripada mulut dia? Pasal apa? Pasal dia menjadi satu orang manusia yang kena fitnah, dan dia tak boleh tahan dengan fitnah yang kena dekat dia, sampai dia bercita-cita kalaulah dia dah mati duduk dalam kubur, dia kata itu lebih baik daripada dia hidup menanggung fitnah. Bila sampai macam ni jadi, inilah tanda kiamat sudah dekat. Maksud dia apa dia, tuan-tuan? Manusia pada ketika itu sudah duduk di dalam satu zaman, duduk dalam satu masa fitnah keliling. Ada harta-harta jadi fitnah, ada anak-anak jadi fitnah, ada jiran-jiran jadi fitnah. Segala benda yang ada kat dia jadi satu fitnah kepada dia. Sampai dia bercita-cita, kalaulah aku dah mati, lega aku tak gaduh tanggung semua reba ini. Nabi SAW kata, bila berlaku keadaan macam tu, itu kiamat sudah dekat. Dunia sudah huru-hara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran Tuhan kata, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Tuhan kata dalam ayat ni, difardukan ke atas hampa semua perang, sedangkan hampa tak suka. Siapa suka perang? Nak main masjid mengaji kitab pun segan, nak pergi perang. Nak main masjid, nak main mengaji kitab, bukan sahaja nak main masjid, nak main mengaji kitab, main mengaji pun tak buat kitab. Punya ringannya benda kita nak buat ni pun kita tak boleh buat. Nak suruh galas senjata pergi perang,
Satu benda yang Allah Subhanahu wa taala sebut, dia kata kutiba alaikumul qital, diperlukan ke atas hampa semua perang, wa huwa kurhul lakum, manusia tak suka. Pasal apa? Pasal perang ni kalau tak mati hidup, kalau tak hidup mati. Siapa suka? Manusia tidak suka kepada benda yang boleh membawa satu risiko yang pada penilaian dia tak bagus. Manusia tak suka mati. Sedangkan perang memungkinkan dia mati. Tapi Tuhan kata apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda yang hampa tak suka tu baik untuk hampa. Tuhan kata. Hampa tak suka perang. Perang sabilillah hampa tak suka. Pasal hampa duk nampak nak mati. Sedangkan kalau mati dalam perang itu syahid. Syahid ni tidak ada balasan melainkan syurga. Manusia nampak mata kasar kata tak bagus. Tuhan kata tapi sebenarnya itu baik bagi hamba. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Macam itulah. Kadang-kadang benda hamba cukup syok, cukup suka, Tuhan kata tak baik untuk hamba. Kita nampak mata kasar kita benda tu bagus, kita nak benda tu. Dapat ke tangan kita, rupanya dia membawa akibat buruk kepada kita. Wallahu ya'lam. Tuhan kata yang tahu ni Allah. Baik buruk satu-satu benda Allah aja yang tahu. Wa antum la ta'lamun. Tuhan kata hampa tak akan tahu hakikat sesuatu benda baik ataupun tak baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita pernah baca satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama imra'atun fi man kana qablakum turdi'u ibnan laha idh marra biha farisun mutakabbir alaihi syaratun hasanah faqalat المرأة اللهم لا تمت ابني هذا حتى أراه مثل هذا الفارس على مثل هذا الفرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فترك الصبي الثدي ثم قال اللهم لا تجعلني مثل هذا الفارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الثدي يرضع ثم مروا بجيفة حبشية أو زنجية تجر فقالت أعيذ ابني بالله أن يموت ميتة هذه الحبشية أو الزنجية فترك الثدي وقال اللهم أمتني ميتة هذه الحبشية أو الزنجية إلى آخر حديث. Abu Hurairah kata Nabi SAW pada satu hari cerita dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata jadi satu masa dulu, Nabi kata satu perempuan duk dukung anak sambil duk bagi susu ke anak dia. Tiba-tiba lalu di depan perempuan yang duk menyusu anak ni satu orang laki-laki naik kuda dan keadaan dia mutakabbir, nampak besar diri, alaihi syaratun hasanah, dengan pakaian hebat. Lalu depan mak ni, depan perempuan haduk susu anak ni, satu orang berpakaian hebat, naik kuda yang hebat, lalu di depan dia. Faqalat al-mar'ah, mak ni bila tengok dia pun kata Allahumma la tumit ibni hadha hatta arahu misla hadha al-faris. Mak ni sambil duk susu anak ni, dia kata ya Allah ya Tuhanku, janganlah bagi anak aku ni mati sehinggalah satu hari aku nak tengok dia macam dia ni.
Belum aku pejam mata mati, aku nak tengok anak aku haduk menyusu ni, aku nak tengok dia ni hidup senang macam dia ni, jadi orang kaya macam dia ni, pakaian hebat macam ni, dengan kenderaan kuda yang hebat macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, minta supaya anak aku ni jadi macam orang ni satu hari esok. Sebelum mati aku nak tengok dia berjaya macam ni. Pada pemikiran mak dia ni, itulah kehidupan yang elok untuk anaknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataraka as-sabi as-sadiyah. Nabi kata budak hak duk menyusu ni berhenti minum susu, dia beralih tengok mak dia. Summa qala Allahumma la taj'alni misla hadzal faris. Dia beralih tengok mak dia, dia kata ya Allah, ya Tuhanku, minta aku tak mau jadi macam dia ni. Budak duk menyusu, tak reti bercakap, tak reti apa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi budak ni boleh bercakap. Terkejut mak dia ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ada ila sadi yarda. Lepas dia bercakap lagu tu ke mak dia, dia beralih, dia isap balik susu mak dia. Summa marru bi jifatin habasyiyatin awil zinjiyah. Duk sat lalu pula di depan mak dia ni satu mayat perempuan Habasyiyah, perempuan kulit hitam, ataupun perempuan zinjiyah, perempuan hamba, diheret dengan kuda. Satu perempuan hamba Habasyi kulit hitam mati kerana didera, mati kena bunuh dengan tuan dia, diikat kaki, diheret dengan kuda, lalu di depan mak yang duk menyusu budak ni. Qalat, kata mak dia, u'izubni billah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan Allah, anak aku ni an yamuta maitata hadhihi al-habasyiyah awil zinjiyah. Mintalah anak aku ni janganlah akhir hidup dia macam mana perempuan hamba Habasyi yang mati dibunuh dan diheret dalam keadaan hina ni. Ya Allah, mintalah anak aku jangan jadi macam ni esok-esok ni. Fatarakas sadiyah. Budak ni berhenti lagi sekali menyusu. Dia beralih ke mak dia. Dia kata, Allahumma amitni maitata hadhihi al-habasyiyah awil zinjiyah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta padamu biar aku mati macam perempuan hamba Habasyi ni. Terkejut mak dia ni. Direngkahkan hadis tu apa dia? Mak dia tanya kepada dia, apa hal hang ni? Mak nak sesuatu yang elok jadi ke hang? Hang minta sesuatu yang tak elok macam ni. Apa benda ni? Apa benda yang hang minta dekat Tuhan ni? Faqala as-sabi, kata budak tu, innaki da'auti rabbik an taj'alani misla rajulin min ahli an-nar. Dia kata, mak minta saya jadi macam laki-laki kaya sedangkan dia ahli neraka. Budak ni budak tak boleh bercakap lagi, tiba-tiba boleh bercakap. Sudah bercakap, tapi bercakap benda tak tahu, benda ke depan tu dia bercakap ke mak dia. Macam mana benda ni boleh jadi? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ke mak dia, mak, hak mak minta tu mak rasa baik, tapi saya nak abang kat mak, hak orang yang mak duk bangga tu, dia tu ahli neraka. Dia kata ke mak dia, wa innal habasyiyah awil zinjiyah kana ahluha yasubbunaha wa yadribunaha wa yadhlimunaha. Dia kata, mak, ni hamba Habasyiyah, perempuan kulit hitam, dia ni kena maki, kena dera, kena zalim, kena pukul dengan majikan dia. Fataqul, dan tiap-tiap kali dia kena dera, dia kena balun, dia kena zalim, dan akhirnya kena bunuh. Mulut dia cuma sebut hasbi Allah, hasbi Allah, cukup Allah dengan bagi aku, cukup Allah bagi aku. Mak, dia ni ahli syurga. Saya nak jadi macam ni, mak, macam orang yang akhir hidup dia di syurga. Hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak benda yang jadi dalam masyarakat kita, keliling kelalang kita hari ini, luar jangka kita. Kita jangka baik, rupa-rupanya tak baik.
Kita duk jangka tak baik, rupa-rupanya baik. Kerana baik tak baik itu adalah pada tilikan dan pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada tilikan dan penilaian manusia. Apa yang kita nak kena buat, apa dia? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an ya'isha yazdadu khairah wa huwa khairul lahu wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata janganlah satu orang bercita-cita untuk nak mati. Jangan satu orang dengan kerana ujian yang Tuhan bawa mai ke dia, dengan kerana satu bala yang Allah timpakan kepada dia, dengan kerana satu dugaan yang Tuhan mai takdirkan timpa atas batang tubuh dia, dia putus asa dan ingat nak mati. Nabi kata jangan macam tu. Pasal apa? Imma muhsinan. Kalau sekiranya hang memang orang baik, kita memang baik, kita memang tak salah, tapi orang pi buat macam-macam benda, kata kita jahat, kata kita salah, kita kecewa dengan apa yang orang duk kata ke kita. Kalau hang memang orang baik, Nabi kata fala'allahu ay ya'isha yazdadu khairah. Mudah-mudahan dengan hidup yang Tuhan bagi dekat hang tu, hang akan boleh tambah lagi kebaikan hang. Jangan ingat nak mati. Kecewa tidak ada di dalam hidup orang Islam. Kalau hang orang baik, hang rasa kecewa, rasa frust dengan orang duk buat bagi kita ni jadi macam-macam pada mata orang. Kalau hang betul orang baik, baki umur hak duk ada tu, buat lebih kebaikan lagi, supaya kebaikan yang hang buat tu wa huwa khairun lahu, menjadi kebaikan untuk kamu esok ni. Wa imma musian. Tapi kalau hang memang orang jahat, orang kata macam-macam, memang hang jahat sungguh pun, jangan kecewa, jangan minta mati. Kalau kita jahat sungguh sekalipun dan orang kata kita jahat, fala'allahu ayyasta'tib, mudah-mudahan umur kita yang ada tu kita bertaubat dan buat kebaikan. Cerita nak putus asa, nak minta mati, tak mau. Islam tak mau benda ni. Apa pun kita daripada ni ke depan tengok kebaikan. Apa lagi kebaikan kita boleh buat? Buat tuan-tuan. Mudah-mudahan mati kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita cari tuan-tuan, pintu nak buat baik ni dok ada banyak. Pasal apa kita tak pergi buat benda-benda baik ni? Cari. Semalam kita mengajar di Masjid Brown Garden, Penang. Sebelum puasa bulan 7 kuliah, masjid mereka baru siap. Lantai kayu dia dah hangat sikit. Saja saya sebut dalam kuliah tu, saya kata tuan-tuan, masjid ni pun ada seorang aja bagi. Dia seorang aja, dia kontraktor, dia buat bagi masjid tu sebiji. Total harga lebih kurang dekat 2 juta. Dia bagi seorang dia. Saya kata dia dah dapat dah pahala dia. Kita cari apa kita boleh buat. Tuan-tuan boleh pakat-pakat. Saya kata bagi seorang 1 ekon ke apa ke. Pakat 4-5 orang beli 1 ekon. Pakat 4-5 orang beli 1 ekon saja. Saya lempang. Lontarkan idea tu. Tuan-tuan, habis sembahyang Isya, turun duk pakai kasut. Ada orang pergi jumpa pengurusi masjid. Dia kata ekon semua saya nak buat. Ada orang macam tu tuan-tuan. Dia kata ekon semua saya nak buat. Berapa biji pun tak apa. Cari kontraktor mai, bagi tahu berapa biji sesuai. Habaq kat saya berapa, ya saya pukul 1 cek. Jadi ada tuan-tuan. Orang hak jenis nak cari ni kebaikan apa dia boleh buat ni ada. Pengurusi pun alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mai seorang lagi pula, dia kata lantai kayu ni kami orang tua-tua duk sakit lutut. Dia kata lah ni macam ni, satu masjid kapet saya bagi. Ada tuan-tuan. Tapi tak ramai. Ramai ni apa dia? Awak dia buat masjid dia ni, awak dia tak buat pintu banyak, awak dia apa sumbangan pun tak ada, dia komplain saja ada. Hak ni ramai.
Nak buat baik ni punya susah, orang duk cari jalan macam mana nak buat baik. Dia tak fikir nak buat baik, dia fikir nak komplain. Allah, dia kata awak buah kapek merah tak elok. Oh, dia kata awak pasang aircon 5 horsepower ni sejuk sangat, aku tak boleh tahan. Aku sementara nak sembahyang Isyak duk ulang pi pancong sampai 3 kali. Kebaikan tak buat. Jangan jadi orang macam tu. Jangan jadi orang macam tu. Orang yang duk fikir nak bagi kosot, nak bagi rosak, nak bagi hancur lebok masyarakat. Tak mau. Kita fikir apa yang kita boleh contribute untuk nak bagi jadi lagi elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini sahabat kita ni, duk ambil gambar ni semua ni. Bukan ada siapa bagi duit kat dia pun. Ni live. Satu dunia tengok. Student duk ada di Korea. Student duk ada di Jerman, student duk ada di Jepun, semua duk hantar dalam email. Terima kasih pasal depa boleh dapat live tengok daripada sana. Bukan ada siapa bagi duit, bukan ada siapa suruh. Saja buat, cari satu peluang, satu lubang untuk kita nak hidup senang di hari akhirat esok. Itu saja. Pasal apa? Manusia ni dia otak dia tak ke situ, ke arah nak jadikan hidup dia di akhirat esok selesa. Dia tak ke situ. Dia suka nak cari masalah. Bukan masalah atas dunia, akhirat esok dia lagi masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 14. Kita masuk jilid baru malam ni tuan-tuan, jilid 14. Muka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fil ihsan wal afwi. Itu bab yang datang pada menyatakan belas kasihan dan memaafkan kesalahan dan kesilapan orang lain. Ini tajuk. Bab yang kita nak baca pada malam ni ialah bab orang buat jahat kat kita, kita buat baik kat mereka. Pasal apa tuan-tuan? Kalau ikut hati, orang kata kat kita, setidak-tidaknya kita nak jawab, nak bela diri kita. Nak lagi cantik, kita maki dia balik. Yang tu kita pun tidak lena. Dia maki kita, kita maki dia balik. Baru draw satu sama. Kalau ikut hati kita, kalau ikut nafsu kita, kita mau macam tu. Apa orang kata kat kita, apa orang fitnah kita, apa orang cerca kita, apa orang kata tak elok kat kita, kita tahu, kita nak jawab. Kalau itu yang kita nak buat, tak ke mana kita ni, kita jatuhkan diri kita, martabat kita pergi sama dengan kawan ada buat dosa ni. Tajuk dia mai, dia kata apa? Fil ihsan wal afwi. Cerita dia apa dia? Orang nak buat jahat, Tuhan ada. Dia tak lepas atas kejahatan yang dia buat. Kita fikir nak buat ihsan. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya manusia ada berbudi dan ada berbakti. Dan ada yang tiada mau berbudi dan tiada mau berbakti. Syekh Idris Al-Marbawi punya ayat tuan-tuan. Very simple. Dia kata manusia ni lagi duk ada atas dunia, lagi tak kiamat. Manusia ni ada dua. Hak buat baik duk fikir nak buat baik, hak jahat duk fikir nak buat jahat. Ada. Nama kata manusia ni hak duk fikir nak buat budi, nak buat bakti, hak duk fikir nak buat bagi rosak. Ada. Selama-lama ada manusia, selama-lama ada benda ni. Maka jika sekiranya engkau ada jumpa orang itu tidak mau berbudi kepadamu dan tiada mau berbakti, janganlah pula kamu sepertinya. Dia kata, kalau orang duk fikir nak buat jahat dan kita di antara mangsa kejahatan dia, jangan kita pergi buat jahat kat dia sama. Tak ada masa nak layan orang-orang macam ni. Begitu. Misalnya, pergi kamu kepada satu orang, tiba-tiba tiada kamu dipedulikan dan tiada kamu ditegur dan tiada kamu diajak duduk. Contoh, dia kata, kita jumpa satu orang, dia buat tak layan kat kita. Kita jumpa satu orang, kita tegur dia, dia buat tak. Kita bagi salam kat dia, dia tak bergerak mulut jawab salam kita. Ada tak ada orang macam ni? Ada. Kadang-kadang di sekolah pun ada budak-budak main abang, dia kata, ustaz, kami lah tak mau bagi salam kat cikgu tu. Budak-budak.
Pasal apa? Tak pernah dia jawab salam kami. Budak-budak bila lintas tepi dia, Assalamualaikum cikgu, dia buat bodoh gitu ya. Budak-budak pun kata apa kata. Tak pernah dia jawab salam. Kita kata dia jawab kot, nampak tak nampak? Tak ustaz, memang dia tak jawab, mulut tak menguat langsung. Ada orang macam tu. Pasal apa? Pasal dia dilahirkan begitu. Ada orang dia begitu, dia dilahirkan dia tak tahu senyum, dia tak tahu bersembang, dia dengan muka perat 14. Dia bukan dia sombong, tapi dia jadi lagu tu. Kan? Setengah orang kita tengok kata dia ni menyombong. Dah, dia tak sombong. Dia jenis lagu tu, dia tak erti senyum. Sampai bini dia kadang-kadang pergi pegang mulut dia, tarik tu. Bini ni pun tak dengar ni orang duk kata. Bini ni bila balik pergi rumah bini, keluarga bini ni kata, awak laki hang ni perat ni pun. Allah, dia kata dia memang lagu tu. Bini ni duk kata. Tak kira adik-beradik lain pula kata, laki hang ni tak hati sembang kah? Allah, dia kata saya nak buat lagu na, dia memang lagu tu tapi hati baik. Dia kata. Duk defend laki dia ni, defend. Balik di rumah ni dia pegang mulut laki ni, tarik, dia kata abang senyumlah sikit abang. Orang rimeh duk tengok abang lagu ni. Dia kata dah aku nak buat lagu mana, Tuhan bagi aku beranak main lagu ni. Dia kata kesian kat dia. Ada manusia macam ni. Kan? Ni dia nak beritahu. Katalah satu hari kita berjumpa dengan orang macam ni, dia kata. Kamu tidak dipedulikannya, kamu tidak ditegurnya, kamu tidak diajak duduk bersembang dengan dia. Dia buat tak tahu lagu tu aja. Dia balik pergi rumah mentua dia duduk satu bangku tu, tang tu lah dia duduk. Tak ada aku nak pergi duduk di meja makan, nak bersembang, nak buat ramah dengan segala ipang-ipang ni dengan mentua apa, tak ada. Dia balik, dia pajak bangku tu, tak bangkit lah. Dia duduk, dia terpelonok tu, dia duduk pintai rambut dia, duduk misai dia apa-apa, dia tak bersembang dengan orang. Dia jenis macam tu. Katalah bercemuh dengan kita orang macam ni. Kemudian datang pula dia kepada kamu. Janganlah kamu buat dia seperti mana dia buat kamu. Janganlah begitu. Kita pergi rumah dia buat. Dia bukan sombong, tapi dia lagu tu. Kita ni pergi rumah dia tak bercakap dengan kita, dia tak bersembang dengan kita, sampai tak tegur kita, sampai tak senyum kat kita. Kita kata dia ni suka ke tak ni aku main rumah dia. Tak apa, hang main rumah aku esok aku tahu lagu tu. Kitab ni kata apa? Jangan lagu tu. Orang buat jahat kat kita yang tu biar pergi kat dia. Apatah lagi dia tak jahat, memang dia lagu tu. Jangan kita pergi duk balas tak elok ke dia kata. Bahkan tegur dia, muliakan dia, hormat dia, ambil peduli kepada dia. Agama suruh lagu tu. Dia tak mau tegur kita pun, kita tegur dia sahabat tu lah. Dia muka masam dengan kita pun, kita duk manis muka lagu tu lah kat dia. Itu yang agama suruh. Ajak dia naik ke rumah, jamu dia makan apa yang ada pada kamu, dan lawan dia bercakap dan berbuat. Ajak dia sembah. Dia ada buat sengat, tak mau sembang, tanya tadi keluar ke apa daripada rumah tadi. Pukul 7. Dia lagu tu. Kita kata pukul 7 banyak jam juga kata awak. Hujan kata tadi ikut jalan. Tak. Dia tak ada idea nak sembang. Dia jenis macam tu. Dia tak tahu nak sembang. Dia boleh jawab kata pukul 7 tu bagi dia dah cukup baik. Kita ni mau tanya tadi turun berapa? Allah, dia kata hang tanya ke hang nu, aku duk habaq dah, suruh siap barang awal. Kata nak berjalan jauh ni jangan duk buat lambat-lambat. Dia tak ada, ni semua panjang-panjang tak ada. Dia dulu masa sekolah dia dapat A merengkaskan karangan. Dia dapat A. Karangan duk ada 500 patah perkataan tu, suruh dia perengkas jadi 25 patah. Dia boleh buat bagi 15 ya. Dia ni dia cukup pandai bagi ringkas ni, dia cukup pandai. Macam kawan kita jenis SMS ni, kita dia malam ni kuliah ada ke tak? Ada. Dia jawab sepatah ada. Kita jawab, hantar lagi satu kat dia. Kita kata kita pergi sekali nah. Dia jawab balik K saja. K. Okey, 2 huruf tu pun dia berkira. Oh tu tak mau, dia buh K saja. K. Ada tak ada tuan-tuan biasa jumpa orang macam ni? Sangat ekonomik orang ni. Sangat ekonomik.
Ini yang dia nak beritahu. Kita tersadut turut dia. Dia biar pikat dia. Kita lagu kita. Bagi dia seronok kat kita. Dan muliakan apabila dia mau meninggalkan kamu. Dia dah main rumah kita, dia nak balik. Muliakan dia. Maksudnya apa? Bagi buah tangan kat dia. Cucuk-cucuk badak hak goreng tak habis tadi. Ambil buah dalam tupperware. Bagi kat dia. Dia kata ni apa ni? Makan dah. Makan lain. Hak ni kot yang lapang atas kereta. Bagi. Tunjuk hospitality kita ni. Orang putih dia kata hospitality. Maksudnya bukan masuk hospital. Hospitality ni maksudnya kita tunjuk kita punya ra'i dia tu. Macam tu. Demikianlah disuruh oleh syarak kita. Bermula dalil menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Malik bin Nadlah Al-Jushami radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ar-rajul amurru bihi fala yaqrini wala yudayyifuni fayamurru bi afa ujzihi tu baris tu tolong perbetul dia punya titik semua lari habis tu afa ujzihi tu yang betul. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Malik bin Nadlah. Bukan Fadlah tu, Nadlah. Al-Jushami radhiyallahu anhu, dia ni sahabat. Malik bin Nadlah ni, dia ni sahabat. Dia hidup di Kufah. Dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia Kufah. Sampai mati pun di Kufah dia ni. Katanya, berkata aku kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, satu laki-laki hamba lalu akan dia, yakni lalu hamba di depan rumahnya, maka tiada dipedulikan hamba, tiada ditumpangkan hamba di rumahnya, dan tiada dijadikan hamba ini dhaifnya. Malik bin Nadlah pergi mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada satu kawan ni, Allahu Akbar, saya duk lalu pergi balik depan rumah dia, kot nak tegur dah, kot nak bersembang dah, kot nak ajak masuk dalam rumah dah, apatah lagi nak ajak makan dak sekali-kali. Awaklah dia ni macam ni. Dia pergi mengadu dekat Nabi SAW. Yakni tiadalah diajaknya hamba singgah ke rumahnya, tak diajak makan dan sebagainya ni. Dia pergi mengadu dekat Nabi. Tak pernah dia ajak bila rumah dia, pergi di rumah dia ni tak pernah boleh masuk dalam rumah. Sembang di pintu pagar tu lah. Tak pernah sekali kot nak mujamalah. Orang Arab kata mujamalah ni maksudnya nak nampak cantik. Duk sembang depan pagar saja, jom masuk dalam rumah. Tak ada. Tak pernah terbit perkataan tu di mulut dia. Bahkan kalau orang kata, masuk dalam rumah boleh kot ni, nak sembang ni sikit, pusing tak bagi. Jenis macam ni. Pergi mengadulah Malik bin Nadlah kepada Nabi SAW. Kemudian melalui pula ia di rumah hamba dan tempat hamba. Dia kata satu hari dia lintas depan rumah saya. Maka adakah hamba nak balas akan dia sebagaimana dia memperbuat kepada hamba itu? Dia tanya Nabi. Saya duduk lintas depan rumah dia, tak pernah dia tegur, tak pernah dia panggil masuk dalam rumah. Kalau dia mai depan rumah saya, adakah saya nak tegur dia, nak panggil masuk dalam rumah, ataupun saya nak buat serupa dia buat ke saya? Tanya Nabi macam tu. Maka tidak hamba peduli akan dia, ataupun biar pergi macam dia buat kat saya, dia tak tegur, saya pun tak mau tegur dia. Dan tiada hamba tegur, dan tiada ambil endah akan dia pula. Qala, sabda Nabi SAW, la akrih. Nabi kata dekat dia, sabda Nabi SAW, jangan buat tak peduli kepada dia, dengan sebab tidak berbudi ia kepada kamu, dan tiada peduli dia akan kamu dahulu itu. Nabi kata, hang jangan serupa dengan dia. Hang tak suka dia tak peduli kat hang, jangan hang tak peduli kat dia. Hang tak suka dia tak layan hang, jangan hang tak layan dia. Nabi kata kita jangan legutu dengan orang, bahkan beri ia tumpang padamu apabila dia hendak menumpang bermalam. Nabi kata bahkan kalau satu hari dia nak main tumpang tidur di rumah hang pun hang bagi dia tidur. Walaupun hang lalu depan rumah dia, dia tak pernah panggil masuk. Kalau satu hari dia nak main tumpang tidur rumah hang, bagi dia tidur. Kasihanlah kamu kepada dia, dan jangan kamu ambil salah akan perbuatannya ke atas kamu dahulu itu. Muliakan dia, Nabi kata.
Weh tuan-tuan, boleh baca lah hadis ni. Kita boleh ke buat lagu ni? Kita boleh ke orang buat jahat kita, kita nak buat baik ke orang, boleh ke? Ini satu persoalan. Boleh ke kita dendam tuan-tuan bawa sampai mati? Dia buat tak elok kat kita sekali, kita dendam sampai ke mati. Hari ni dandan baca pantun, ada ubi, ada baca. Dandan baca. Ada hari aku balas. Hari ni hari hang. Hari ni hari hang akan mai satu hari-hari aku. Hari ni sedap hang buat kat aku. Satu hari hang tahu aku siapa. Manusia ni lagu tu. Dan inilah yang nak dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak suruh kita ni tak jadi macam tu. Sambung hadis tu, qala, dia kata wara'ani arassasiyat faqala hal laka min mal. Ni mai tajuk lain pula. Kata Malik bin Nadlah, dan tiba-tiba dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan daku memakai pakaian buruk. Malik bin Nadlah ni pergi jumpa Nabi, pergi mengadu hal tadi. Nabi dah jawab dah dekat dia. Nabi kata kalau orang buat jahat kita, kita jangan buat jahat ke orang. Habis dah bab tu. Main bab lain pula. Nabi tengok dia ni. Nabi tengok Malik bin Nadlah ni. Nabi tengok dia atas bawah. Awak dia ni pakai, nampak macam orang miskin sangat. Pakaian hak dia pakai, cara dia punya dressing, dia nampak macam orang susah, nampak macam orang miskin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal laka min mal. Nabi kata dekat dia, Malik, hang tak ada harta kah? Nabi kata dekat dia, Malik, hang ni miskin sangat kah? Nabi tanya dekat dia, Malik, hang ni orang susah kah? Awak pakaian nampak macam miskin, susah sangat ni. Perbincangan. Dia kata masalah menegur saudara yang berharta memakai buruk. Dia kata dengan sepotong hadis itu, boleh satu orang guru ataupun satu orang yang patut ataupun layak tegur orang. Ni daripada hadis ni, dia kata guru boleh tegur murid. Pasal apa? Pasal Nabi itu guru. Nabi tegur sahabat dia. Maksudnya apa? Kita nak tegur orang, biarlah kita tu ada kelayakan untuk nak tegur. Jadi orang yang ada kelayakan untuk tegur ni siapa? Guru lah. Siapa yang layak tegur? Ibu bapa layak tegur. Siapa yang layak tegur? Siapa dia? Sekurang-kurangnya kawan baik, kawan rapat. Kalau kita tidak cukup syarat itu, susah. Pasal apa? Kalau tegur jadi hal. Layak ke satu orang macam saya, satu ustaz cabuk, nak pergi komplain Tok Guru ni Aziz. Itu tidak taraf, dia panggil. Itu tidak taraf. Biar orang hak boleh tegur tu sama taraf, sama kelayakan, boleh tegur. Dia nak habaq kat kita yang tu. Itu adab yang kita kena reti, kita kena faham. Orang macam mana? Hari ni adab ini tak ada tuan-tuan. Duk bersembang, pecah gebang tepi parit, tepi longkang, komplain Tok Guru alim tu. Oi, jangan. Hang siapa? Orang yang hang komplain tu siapa? Adab tu kena reti. Adab tu kena reti. Kita ni siapa yang kita nak, ini dia nak beritahu kat kita. Kita sukat diri kita dulu, kita tahu kedudukan kita di mana, kita tahu kita layak tak layak tegur orang yang berkenaan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi tegur Malik bin Nadlah pasal pakai baju buruk, Nabi layak. Pasal apa? Dia bukan sahaja guru, bahkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ataupun sahabat ataupun anak pinaknya dalam kalangan keluarga boleh tegur. Isteri tegur suami, suami tegur isteri boleh. Anak-anak nak tegur ibu bapa, kena cari jalan elok-elok. Itu sahabat tadi hantar email. Tak email mai, dia kata, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih. Sejak saya duk mengikuti pengajian-pengajian ni, saya banyak mengubah hidup saya lah, apa-apa semua. Alhamdulillah Ustaz. Mak saya pun berubah banyak dah lah ni. Aurat-aurat semua dah jaga. Budak-budak muda tuan-tuan. Aurat-aurat semua dah jaga elok dan sebagainya. Cuma email ni, cuma satu saja, saya sangat duka cita, ayah saya tak mau berubah. Macam tu dia. Luahan hati anak.
Ayah saya tak mau berubah. Pasal apa? Maklum saja. Dia kata, ayah saya dengan latar belakang cerita yang berbagai-bagai. Dia kata, susah sangat dia nak berubah. Kami satu keluarga dengan mak, dengan apa ni, tak tahu nak buat dah macam mana. Ayah tak mau berubah. Satu saja dia boleh buat, apa dia? Minum dia dah stop. Semayang tak mau juga. Ustaz, bantu saya. Kita bila baca macam ni punya email, tuan-tuan, kan, nak kena faham ni keadaan ni, mad'u ni, orang yang duk ada di depan da'i, di depan orang yang duk berdakwah ni, dia ada 1001 macam, sangat complicated. Hak duk ada di depan ni hak bagus dah, nak bagi bagus sikit lagi. Hak baru nak bagus, baru nak cari apa lagi bagus yang duk ada, yang macam-macam hak duk ada di depan ni. Hak mana yang daripada zero tahu dapat agama, kesedaran main ni nak berubah ni, kalau boleh esok pagi bangkit jadi orang lain pun ada. Dalam kalangan hak duk ada ramai-ramai ni, ada yang kes-kes macam kita buat contoh tadi. Ketat dada dengan tengok pak ni, ketat dada. Dia last ayat dia tulis tadi dalam email, last ayat dia tulis apa? Dia kata, Ustaz, saya, mak saya dan kami adik-beradik, satu aja kami nak lah ni, kalau Tuhan boleh bagi. Lain apa pun Tuhan tak bagi tak apa. Dia kata, hak satu ni kami mau, biarlah ayah bertobat sebelum mati. Tu aja. Tu saja dia nama. Hak lain apa pun tak mau. Kalau apa pun benda kebendaan, keduniaan, apa semua ni tak mau. Dia kata, kami nak satu aja, ayah ni minta bagi bertobat sebelum mati. Tu aja. Kalau boleh dapat ayat tu cukup dah. Kita baca ayat dia tu, kita tahu macam mana ketat dada mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapalah orang yang boleh pergi bercakap ke pak dia, yang Allah boleh terima orang itu sebagai sabab musabab kepada berubah bapa dia. Wallahu a'lam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata, maka janganlah kamu memakai pakaian buruk. Nabi kata ke dia, kata ke Malik bin Nadlah tadi, Nabi kata, janganlah hang ni duk pakai pakaian buruk jika kamu ini orang yang berharta. Nabi kata, ada duit, buat cara ada duit. Duit dalam bank sampai ratus-ratus ribu, pakai kasut pergi kerja duk tengah-tengah tu, setahun dah. Tapak lekang tu setahun dah. Jalan tu nampak lagu nak telan orang, lagu duk pergi lagu tu. Setahun dah duk pakai kasut tengah-tengah tu. Miskin sangat ke dia ni? Susah sangat ke dia ni? Sampai setahun duk pakai kasut tengah-tengah ni. Apa cerita ni? Kalau jumpa ke Nabi, Nabi tegur. Nabi tengok Malik bin Nadlah ni pakai baju buruk, baju lusuh pun Nabi tanya dia. Nabi kata, hang ni Malik, hang ni ada harta ke tak? Hal laka min mal? Hang ada harta ke tak ada? Nabi tanya dia. Nabi kata, jika orang itu berharta, janganlah pakai buruk, iaitu menurut sebagaimana perbuatan Nabi SAW mengajar dan memberi nasihat, sebagaimana Nabi SAW mengajar sahabatnya yang berharta yang bernama Malik tadi itu. Itu dia. Dalam Quran Tuhan kata apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan, kamu ceritakan. Cerita tu maksudnya apa? Dari segi cara hidup. Duduk rumah pun bagi elok sikit, pakai kereta bagi elok sikit. Ni nak main mengaji ni masjid 3 kali mampu kereta kot jalan ni. 3 kali mampu kot jalan ni. Bukan susah, tak susah, tapi saja tak mau beli kereta elok. Bukankah itu menyusahkan dia? Hidup padan dengan apa yang ada. Kan baru ni kita ada baca satu hadis di Masjid Jelutung. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya Allah tu yuhibbu, dia suka. Allah Subhanahu wa taala ni dia suka an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Allah suka tengok
kesan nikmat yang dia bagi ke atas hamba dia. Dia bagi dekat kita gaji sebulan 3,000, dia bagi dekat kita gaji sebulan 5,000, dia bagi dekat kita gaji sebulan 10,000. Tuhan nak tengok kesan nikmat tu. Gaji 10,000 duk pergi duduk rumah 2 bilik lagi. Kacau tuan-tuan. Mak pak duduk sebilik, anak perempuan duduk sebilik, anak lelaki-lelaki nak duduk tahu mana? Dia tak ada tempat nak duduk, dia pergi merapu kat dalam kampung. Dia pergi bercampur dengan budak-budak jahat, pergi jadi kawang, pergi jadi pencuri. Bila cek balik punca dia apa? Punca dia tak boleh duduk di rumah. Rumah ada 2 bilik. Dia kata dia nak duduk di mana? Dia kata. Bila pergi tanya ni pasal apa? Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, hang duduk ada di sini lagi. Rumah tang mana? Dia abang rumah dia tang mana? Pasal apa tak balik duduk di rumah? Dia kata saya balik, saya nak duduk di mana? Dia berontak. Saya kalau balik di rumah, saya nak duduk di mana? Rumah 2 bilik saja. Mak ayah dah duduk 1 bilik. Kakak saya duduk 1 bilik. Ruang tamu pun bubuh kosen, bubuh televisyen. Tak ada tempat. Nak letak badan pun tak ada tempat. Saya nak duduk di mana? Dia kata, saya duduk tani, saya rasa lega. Rupanya punca dia apa? Punca dia rumah sempit. Faham kerja apa? Gaji berapa duit? Awatlah orang tua ni tak pergi cari rumah hak lega sikit. Bukan nak menunjuk. Bukan nak tunjuk kata kita duit banyak, tapi untuk kebahagiaan keluarga yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi. Nabi kata Allah dia suka tengok, dia dah bagi nikmat dekat kita, dia nak tengok kita manfaat ke tak nikmat yang dia bagi itu. Duit ada, duk pekin hidup cara susah, mati kita, duit tu jadi punca anak-anak berbala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni tajuk yang kita baca ni, dia doa abang macam tu. Apabila didengar oleh Malik akan tanya Nabi SAW pada dia, maka dia pun jawab. Bila Nabi tanya dia, Malik, halaka min mal, hang ni ada harta ke tak ada harta ni? Tengok ke pakaian ni nampak macam fakir miskin. Hang ni ada harta ke tak ada harta? Apa jawab dia? Qultu min kullil mal qad a'tani Allahu minal ibil wal ghanam. Dia kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam falyura alaik. Maka kata Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sekalian harta sesungguhnya telah diberi Allah kepada aku. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa yang Tuhan tak bagi kat saya? Dia kata, rupanya ada duit dia ni. Malik bin Nadlah ni, yang pakai buruk tadi ni, bila Nabi tanya dia, hang miskin ke, hang tak ada apa ke, tak ada harta ke? Dia jawab balik dekat Nabi SAW, min kullil mal qad a'tani Allah. Dia kata, sebut apa benda, semua Tuhan bagi kat aku. Maknanya ada duit. Dia kata dekat Nabi, Tuhan sebutlah apa pun Tuhan bagi dekat aku. Minal ghanam wal ibil, unta aku ada berapa banyak, ghanam kambing dia ada berapa kandang, aku ada harta banyak. Dia kata, bila didengar oleh Nabi SAW akan kata dia yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW, maka hendaklah kamu perlihatkan dan kamu zahirkan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Oh, Nabi kata kalau lagu tu tak patut hang hidup macam ni. Kalau hang boleh tanya balik apa yang Tuhan tak bagi dekat aku, Tuhan bagi semua. Unta saja duk ada berapa puluh ekor. Ghanam, yang kata kambing ni saja duk ada berapa kandang. Apa yang Tuhan tak bagi kat aku? Macam-macam Tuhan bagi kang. Kalau macam tu, Nabi kata hang jangan buat macam ni. Tunjuk, perlihatkan apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat hang ni. Nabi kata kat dia lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata menzahirkan nikmat Allah yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Itulah yang disuruh syarak. Bukan suruh menunjuk, bukan suruh kita terlebih-lebih menunjuk, tapi jangan sampai hidup susah macam tu. Tengok Sultan Kelantan lah ni, Sultan Muhammad V lah ni. Tuan-tuan, nama kata Sultan ni tu saya kata lah, dia tak pakai kereta lagu kita pakai ni. Dia pakai kereta hak kita tak mahu tengok dia lock start ni. Dia ada Bentley. Bentley nama kereta tuan-tuan.
Kita mana pernah dengar Bentley, kita dengar Mercedes-Benz, adalah Bentley dia pakai. Belum cakap lagi kereta-kereta Lamborghini, semua ada. Dia boleh pakai baju Melayu biasa, itu okey. Itu bukan tunjuk miskin, itu tunjuk sederhana. Itu tunjuk sederhana, itu tidak salah. Tapi kalau sampai pergi tunjuk pakai baju koyak rabak, itu tidak dibenarkan oleh agama. Dia yang Allah bagi nikmat macam tu, dia boleh tunjuk dia bersederhana. Bukan senang, bukan semua orang boleh buat macam tu. Demikian juga orang yang Allah bagi harta, tidak susah, tidak miskin, jangan sampai pergi tunjuk macam Tuhan tak bagi nikmat dekat dia. Itu juga dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata menzahirkan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu. Itulah yang disuruh oleh syarak kita, sebagaimana tersebut di dalam sepotong hadis tadi. Tak kala sudah disahut oleh Malik akan pertanyaan Nabi bahwasanya diri dia berharta, ada unta, ada kambing dan sebagainya, maka Nabi mengajak dia dengan sabda Nabi, apabila sudah ada kamu berharta, jangan buat macam ini. Ada duit, jangan duk tunjuk kata tak ada duit. Jangan macam tu. Memakai pakaian buruk dan rupa huduh semacam orang sakai, kata ni tak baik ni, kata guna ni. Pasal apa? Pasal sakai lah pun handsome lah. Dulu aja aku dulu. Kan ni dia tulis 60 tahun dulu. 60 tahun dulu depa tak ada pakaian. Allah punya sakai jangan buat pasal. Smart pada kita lagi. So dia kata jangan lagu tu. Tak tahu yang elok dan tak tahu syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tu dia. Orang ada duit, duduk tunjuk tak ada duit ni, dia kata ini orang tak tahu syukur nikmat Allah. Tak mau macam ni, dia kata. Bila sudah ada di kurnia Tuhan akan nikmat, mengapa tidak dizahirkan nikmat itu? Beri makan anak isteri kamu berluas sepatutnya. Ada duit, anak bini bagi makan elok-elok sikit. Oh, duk kena tolong dadar tu lah tiap-tiap hari. Duit ratus ribu duk ada dalam bank, hari-hari makan Maggi. Anak-anak ni rambut pun kerintin habis, daripada rambut lurus menjadi kerintin habis. Kata apa? Ada duit, bukan tak ada duit, tapi piduk buat tak boleh, dia kata. Cubalah berlapang dalam hidup bila ada duit. Dan dia kata bersihkan pakaian dengan pakaian baru dan cuci. Beli baju-baju baru pakai, dia kata. Atas kira-kira ada persalinan yang baik, bagi ada baju untuk nak salin pakai. Sampai yang tu lah hari-hari, tak mau. Bagi ada baju lain boleh ganti. Kemudian bersedekahlah kamu dan berbuatlah khairat, dia kata. Hak mana ada belen-belen lebih-lebih tu, belajar-belajar bagi sedekah. Biasakan main masjid RM1 masuk dalam tabung. Biasakan kita tak akan balik daripada masjid melainkan ada RM1 setidak-tidaknya masuk tabung. Biasakan macam tu. Apakah gunanya harta itu dicari? Bukankah harta itu nikmat Allah? Kalau sudah kamu tahu ia nikmat Allah yang telah dikurniakan Allah kepadamu, gunakanlah pada tempat yang diredai Allah, dia kata. Allah bagi dekat kita untuk kita rasa. Dulu tuan-tuan, dulu satu masa dulu, orang duit ni duk simpan tak tahu buat apa. Cina menyaga, tuan-tuan. Cina menyaga boleh puluh-puluh ribu sebulan. Dia boleh duduk rumah kayu, dalam rumah tu ada 12 keluarga duduk. Dulu tuan-tuan tengok Cina hari ni, dapat duit, mereka rasa nikmat duit tu. Mereka tak duduk dah rumah kayu 8 keluarga, 12 keluarga dalam satu rumah, mereka tak duduk dah lah ni. Bukti daripada apa? Daripada banci penduduk. Banci penduduk yang orang duk buat selalu ni, banci penduduk berapa tahun sekali duk buat ni, dapat finding dia ini, dia antaranya. Daripada ubah dah corak hidup, daripada ubah dah. Daripada mula dah menikmati hasil susah payah mereka. Kau dulu dapat duit, kepui-kepui hantar balik negeri. Dapat duit hantar balik di sana, di kampung laman asal tok nenek mereka. Mereka duk beli tanah, duk buat apa di sana tu. Lah dah dah. Mereka susah payah, mereka sakit badan, hasil tu mereka nak nikmati. Hari ni dah jadi macam tu. Pasal apa? Pasal mereka pun tahu yang sakitnya dia, susah payah cari duit ni dia. Harta tinggal, anak-anak ni dah jadi lain dah. Kita anak orang miskin, anak kita anak orang kaya. Nampak tuan-tuan? Kita ni anak orang miskin,
Duit sedih kita kutip dulu. Duit seduit. Dulu kalau bayar bil elektrik, dapat balik duit seduit ni. Duit seduit tu ada satu bekas di rumah simpan. Duit seduit tu bagi kita bernilai. Anak kita hari ni, duit 2 kupang jatuh, dia tak kutip. Dia tak kutip duit 2 kupang. Dia mau duit kertas lah. Anak kita hari ni raya pergi rumah orang, tuan rumah bagi kat dia duit 5 kupang, dia tak mau ambil. Dia tak mau ambil. Dia kata duit kertas tak ada. Dia buat bodoh, dia kata lagu tu. Duit kertas tak ada lah. Dia nak duit kertas. Pasal apa? Seolah-olah duit selim ni tak ada nilai. Berbanding dengan kita dulu seduit kita kutip. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perubahan ni berlaku di dalam masyarakat pada hari ini. Baik, dia kata bukan disuruh syarak himpun dan cari dengan tidak guna pada tempatnya, bahkan dikurnianya kamu itu supaya syukur kamu dengan memperbuat sebagaimana suruhnya. Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita, tunjuk kita terima kasih atas nikmat yang dia bagi ke kita. Begitu. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Jabir dan Abi Hurairah, dan ini hadis hasan lagi sahih. Berbudi pada orang itu disuruh syarak. Ini pula satu tajuk. Yakni maulah satu orang itu sentiasa berbakti dan buat baik kepada saudaranya. Dia nak suruh lagu tu. Fikir celak mata pagi, fikir apa kebaikan aku boleh buat hari ini. Jangan fikir benda jahat. Dengan mengharap pahala daripada Allah jua, dan tidak memandang apa balasan daripada tempat yang dibuat bakti. Kita buat baik, jangan duk harap orang terima kasih. Pasal apa? Pasal zaman hari ini, kalau kita buat baik, kita harap orang terima kasih, kita akan kecewa. Pasal orang hari ini, dia kurang reti terima kasih. Dia kurang. Kita duk tolong. Terus saya kata anak lah, kata adik. Kita tolong adik kita. Bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita belah anak kita. Tapi kita sebagai abang yang baik, kita tolong, duk bagi duit kat adik kita. Kita duk bagi tu, dia tak terima kasih. Kita tak bagi, dia maki kita. Hari ni jadi macam tu. Kita yang duk tolong dia, dia pergi masuk mengaji mana, apa-apa semua, kita duk tolong dia, duk bagi duit kat dia, kita duk bagi duit kat dia, tak bunyi terima kasih daripada dia. Satu hari kita tak bagi duit tu, pasal kita nak pakai dia lain duit tu. Bila kita tak bagi, dia maki kita. Abang, duit mana? Dia kata, oi, duit apa? Kita tanya dia, duit abang duk bagi selalu mana? Tanggungjawab aku ke belang? Amolah nak jadi pasal tanggungjawab aku kan nak belahang ni, kata. Dah lah selalu duk bagi, pasal apa yang tak bagi? Dia tak reti nak terima kasih kita duk bagi tu. Dia jadi macam tu hari ni. Tuan-tuan, saya baru ni beletiang di Masjid Jelutong. Tajuk lebih kurang ni juga lah dia mai. Anak-anak kita ni duk mengaji apa semua, dapat pergi mengaji di Mesir, dapat pergi Jordan, dapat pergi Morocco, dapat pergi Yaman, dapat pergi mana apa semua, minta bantuan. Orang pun bagi bantuan. Bukan bagi sikit, bukan bagi 200-300, bukan bagi 500, bagi 1000, bagi 2000, bagi 3000. Tolong. Dah turun dah di Mesir tu, di Kairo tu, kot nak petik satu SMS mai, terima kasihlah atas bantuan apa semua, saya selamat sampai di Kairo. Satu SMS pun tak sampai. Macam ni punya doa ni. Pergi mengaji agama tu, tak erti terima kasih. Kalau kita bagi pertolongan mengharapkan terima kasih, ni dia nak beritahu, kecewa yang akan kita dapat. Kalau kita tak ingat yang tu, kita bagi sudah habis, aku tak mau ingat apa dah, tahan sikit. Tapi kalau kita bagi, kita dah ingat budak ni, aku tolong dia, aku tolong 3000. 3000 ni bukan sikit, aku boleh buat macam-macam dengan duit 3000 ni, tapi aku tolong budak ni. Bila dia sampai di sana, satu SMS harga 5 kupang, tuan-tuan, international punya SMS 5 kupang. Apa 5 kupang berbanding dengan 3000 yang orang tolong dia? Pun dia tak hantar SMS terima kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, budaya nak mengucapkan terima kasih ni semakin mati dalam masyarakat kita hari ini. Dia reti agama, dia kenal agama, dia apa, ustaz tu lah mengajak dia, tiba-tiba satu hari dia maki balik ustaz tu. Masya Allah. Jadi tak jadi benda ni dalam masyarakat hari ni? Jadi.
Mana pi budaya kita duk baca yang Nabi duk bagi tahu ni? Mana pi budaya terima kasih kepada guru ni? Mana pi budaya ni? Tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita mengharapkan terima kasih, dia kata apa? Kecewa kita ni. Pasal orang ni dia semakin tak reti nak terima kasih. Kalau kat kita dia tak reti terima kasih, budak-budak ni dekat mak pak dia pun dia tak tahu terima kasih. Dekat mak dia mengandung dia 9 bulan 10 hari, susah payah, dia tak arti terima kasih. Satu hari dia boleh main cakap dengan perkataan yang merobek luka hati mak dia. Dia boleh bercakap. Pasal apa? Pasal dia satu orang manusia yang tak tahu terima kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka tolonglah siapa yang patut ditolong. Dia doa abang ni, tolong. Kita terus ada fikir bab terima kasih. Kalau kita fikir, kita nanti kecewa. Lah terus ada fikir, kita tolong sudah habis, tak mau duk ingat dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata, berilah apa-apa suatu hajat kepada yang berhajat. Kita mau fikir macam tu ya. Siapa nampak dalam keadaan berhajat, kita rasa kita boleh tolong tunai hajat dia, kita tunai. Tak boleh, abang dia kata tak boleh. Lagu tu aja. Dan sempurnakanlah apa sesuatu kemahuan saudaramu itu. Jikalau belum pun engkau melihat bodinya kepadamu sekalipun. Kita boleh buat lagu tu, dada kita tak ketat. Kita boleh tolong, tak mau duk fikir apa. Kita buat apa pun tak mau nak harap balasan, okey. Kalau kita ingat kata kita nak balik balasan, terima kasih ya, bukan balas duit balik, balas terima kasih saja, kita akan kecewa. Pasal apa? Banyak manusia yang sudah jadi begitu. Demikianlah dia kata disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi an Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu imma'atan taquluna in ahsana an-nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Oh ni hadis ni kata, diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi dia menjadi tempat simpan rahsia Nabi, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada sekalian kamu melampau-lampau pada menurut orang. Nabi Musa, kamu, Nabi kata, jangan melampau-lampau turut orang. Biar kita tahu ujung pangkai. Kita nak ikut siapa pun, biar kita tahu ujung pangkai cerita. Main tikam turut, main nak jadi pak turut ni memang kerja bahaya. Semalam kita baca hadis Nabi SAW buat haji. Nabi buat haji sekali aja. Haji Nabi dipanggil haji wada, sekali aja. Bila sampai dia kata fi ghadah Aqabah, pada pagi hari Aqabah, hari Nabi nak melontak Jamratul Aqabah, pagi 10 hari bulan. Nabi daripada Arafah, Muzdalifah, Mina, dia sampai di Mina pagi 10, Nabi nak melontak Jamratul Aqabah. Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata, kutip mai batu untuk aku nak melontak. Sahabat pun kutip, dia bagi dekat Nabi batu, dia panggil hasayat. Hasa ni batu besar kacang puih, dia panggil hasa. Dia kutip hasayat, batu-batu besar kacang puih, kacang kuda, bagi ke Nabi. Bila Nabi ambil batu tu, Nabi kata inilah batu yang aku mahu. Nabi kata apa? Janganlah kamu ghulu di dalam agama kamu. La taghlu fi dinikum. Tak pasal-pasal Nabi pergi sebut macam tu. Apa maksud dia? Kita tengok syarah hadis. Maksud ghulu ni apa dia? Ghulu ni maksudnya lebih daripada hak agama suruh. Agama suruh banyak tu, kita nak pergi buat lebih. Ghulu dia panggil. Itu ghulu, itu sifat melampau. Lagu mana Nabi suruh, lagu mana yang Tuhan suruh, lagu tu aja pergi buat. Jangan duk lebih-lebih. Lebih-lebih ni pasal apa? Ni pasal kita duk baca ni. Pasal melampau tikam turut orang. Tak tahu kepala ekor yang pergi duk buat tu. Nas doa ada, Quran ada, hadis doa ada, tengok betul-betul Quran kata apa, hadis kata apa, buat lagu tu. Itu yang agama suruh. Lebih daripada tu dia panggil ghulu. Nabi kata dekat sahabat yang bagi batu ni, Nabi kata inilah batu yang kita nak kena guna untuk nak melontar, iaitu al-hasayat, batu-batu besar kacang puih. Cukup.
Sebab yang kita nak lontang tu bukan iblis. Yang kita nak lontang tu apa dia? Jamrah. Tuan-tuan kata di jamrah tu ada iblis kah? Tak ada. Itu jamrah, itu cuma simbol. Simbol yang kita lontang itu simbol iblis. Bukan iblis ada di situ. Bodohlah iblis, saya kata semalam di masjid ni. Bodohlah iblis. Kalau dia tahu orang pakai nak pergi punggai dia pergi duduk tunggu tahun tu, bodohlah dia ni. Iblis bukan bodoh, syaitan bukan bodoh. Kerana dia tak bodoh lah dia berjaya memperdayakan orang-orang pandai. Pasal dia tak bodoh. Jadi yang kita nak lontang itu bukan iblis. Kita cuma itu simbol kepada iblis. Kita lontang, bukan iblis ada di tiang tu. Yang pergi duk ambil rangka payung baling tu pasal apa? Itu hulu. Dia kata itu hulu, itu sifat melampau. Nabi dalam pada dua elok-elok tu, Nabi kata ambil mai batu dekat aku nak lontang. Sahabat ambil batu kecil-kecil, al-hasayat, besar-besar kacang kuda. Nabi ambil, Nabi kata dekat sahabat ni, Nabi kata inilah batu yang aku mau, hampa pun pakai batu macam ni. Nabi kata la taghlu fi dinikum, jangan hampa ghulu, jangan duk melampau dalam agama hampa. Pergi bawa batu tu dia main ambil melelong menonong ni nak punggai ni. Yang cedera ni bukan setan, kawah duduk depan tu cedera. Ya Allahu Akbar. Lah okey dah lah, pasal dia buat bertingkat-tingkat tempat melontang. Okey, saya pergi haji tahun 1996. Dengan satu tiang tu lah pakat nak berebut pergi berpuluh ribu, berjuta orang nak tumpu satu tempat. Seh-seh kita ni kena himpit sampai kaki, terangkat tak jijak tanah, duk terapung dulu tu ya. Dengan hak duk terbang ke atas ni, payung, rangka payung saja duk pi, kita dengan duk sit kepala kita mau perau kena kepala kawan depan, darah merambu turun. Setan tak kena, yang kena kawan tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam agama tidak boleh ghulu, tidak boleh melampau. Ikut nas, jangan create, jangan tokok tambah, jangan mereka cipta hal-hal agama, kerana benda ni membawa kepada ghulu, kepada berlakunya melampau di dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata, berkata sekalian kamu, jika berbuat baik orang pada kamu, nescaya berbuat baik kami. Dan jika tidak berbuat baik orang, nescaya tidak berbuat baik kami. Jangan. Nabi kata jangan lagu tu. Jangan berdendam. Oh, hang buat kat aku hari ni, satu hari aku balas dekat hang. Jangan macam tu, Nabi kata. Jangan hari ni hang cerca aku, esok aku cerca hang balik. Jangan hari ni hang fitnah aku, esok aku boleh create satu fitnah, hantam hang balik. Jangan. Nabi kata sifat macam tu tak mau ada dalam diri orang Islam. Berbudi dengan menanti akan orang berbudi itu dikeji syarak. Dia beritahu kat kita di sini apa dia? Dia kata kita kalau nak harap orang terima kasih baru kita nak buat baik, tu salah. Dia kata agama tak mau macam tu. Pihak yang kena tolong wajib berterima kasih, tapi kita tak usah harap dah terima kasih dia. Kalau kita harap, kita kecewa. Dia kata seperti mana yang tersebut di dalam masalah itu, maka janganlah dikata dan dinanti orang buat baik barulah kita nak membalas kebaikan dia. Jangan macam tu, dia kata. Jangan duk tunggu macam tu, ataupun memandang dia dengan tak mau berbuat baik, kamu pun tak mau buat baik kepada dia. Tak mau macam tu. Kan selalu kita baca Nabi kata apa? Da' yadaka ala sadrik. Nabi kata tangan hang ambil buah tiada dada. Da' yadaka ala sadrik, fama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Apa yang hang suka orang buat kat hang buat kat orang. Nabi kata begitu. Kita suka orang buat apa kat kita, kita suka orang hormat kita, kita kena hormat orang. Kita tak suka orang buat apa kat kita, kita tak suka orang fitnah kita, kita jangan fitnah orang. Tanya diri sendiri, apa kita suka orang buat kat kita, buatlah benda tu dekat orang. Islam dia ajar cukup cantik, tapi manusia tidak ikut apa yang Islam ajar. Dia kata dan kemudian kamu pun memberikan, membiarkan dia kamu nampak suka memberi, maka kamu pun tak mau memberi kepadanya pula. Dia tak suka bagi kat kita, kita pun tak mau bagi. Ini dendam ni tak mau.
maka dia tak mau bermuafakah dengan kamu, maka kamu tak mau nak bermuafakah dengan dia. Dia tak mau sembang dengan kita baik-baik, kita pun tak mau sembang dengan dia baik-baik, maka sekalian itu tidak baik kepada kamu. Maka yang lebih baiknya ikut turut seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu. Nabi kata, dan tetapi yang lebih baik itu ialah sediakan dirimu berbuat baik dengan sentiasa, dan jika berbuat baik orang padamu, maka engkau balas berbuat baik itu kepada mereka itu. Itu dia. Nabi kata kita bila pun fikir nak buat baik, sudahlah, kita tak sakit jiwa, dia kata. Dan jika tidak berbuat baik, mereka itu akan kamu sekalipun. Orang buat jahat kat kita pun biar pergi dekat mereka. Orang putih kata apa tuan-tuan? Orang putih kata, when the foolish one speaks, when the foolish one speaks, do not reply to him. Orang putih kata, ni hadis mereka punya. Kalau satu orang bodoh, satu orang bangang duk bercakap merapu melalut, do not reply to him. Terus ada respon lah. For better than a response to him is silence. Orang putih kata, daripada hang duk jawab apa yang dia duk kata, lagi baik hang duk diam. Pasal apa? If you speak to him, you aided him. Hang jawab apa yang dia duk fitnah hang tolong dia untuk nak merapu lebih lagi. Kita jawab 1, dia tembak mai 10 lagi. Kita jawab 10, dia tembak mai 100 lagi. Tu salah. Dia kata apa? But if you left him with no reply, kita biar pergi kat dia, terus duk jawab apa dekat dia, in extreme sadness he dies. Dia lelai, dia kecewa, dia mampu lagu tu aja. Tentu tengok dalam dunia, dalam Malaysia pun sama. Jadi orang terkenal memang kena maki ya. Manusia sebaik Tok Guni Aziz, orang baik tuan-tuan, 22 tahun jadi menteri besar, dia boleh mempertahankan kehidupan dia macam tu. Dia orang cukup baik. Apa orang tak kata dia? Mereka boleh masuk gambar dalam internet, dia duk hirup ayam dalam piring. Dia pergi bubuh sebelah gambar dia duk hirup ayam dalam piring tu. Dia pergi bubuh gambar khinzir duk serodok ayam. Sakit hati tuan-tuan. Kita yang tengok ni sakit hati, dia tak sakit hati. Kalau dia nak respon, nak jawab benda-benda macam ni tuan-tuan, nak pergi cari siapa buat benda ni, nak pergi saman kau tu, dah selesai ke benda ni? Apa yang orang putih kata ni, when the foolish one speaks, do not reply to him. Biar pergi ke dia. Tuhan ada. Han nak tulis apa, han nak masuk gambar apa, han nak buat cerita apa, kalau hang betul, kalau niat hang baik, apa yang hang kata tu memang hang wajib kena kata, mudah-mudahan hang dapat pahala. Tapi kalau hang tulis tu satu benda berupa fitnah, nak menjatuhkan orang, mengaibkan orang, nak memalukan orang dan sebagainya, Tuhan ada. Kita tak payah balas, kita tak payah jawab, kita tak payah defend, kita tak payah buat apa. Memadai Allah Subhanahu wa taala sahaja handle dia di akhirat esok. Allah Subhanahu wa taala hantar satu malaikat aja untuk jaga dia ni, malaikat Zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Hang panggil berapa ramai geng hang doa dah mai pertahankan hang. Aku hantar malaikat Zabaniyah aja, Tuhan kata cukup untuk jaga hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan sampai macam tu. Jangan sampai buat benda yang menyalahi daripada apa yang agama suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka janganlah sekalian kamu berbuat tidak baik akan orang itu, dan jika mereka itu bagi mudarat kepadamu, maka yang lebih baik memaafkan mereka itu. Agama ni macam tu. Apa buat apa pun biar pi, jawab tak mau, apa pun tak mau. Kalau satu hari dia mai jumpa, dia kata saya minta maaf banyak-banyak, saya lah yang buat ni, kita kata mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dekat hang, ke depan esok jangan dia buat dah, sudah. Bukan kita nak pegang dia, nak bagi penampak tiga dah kat dia ke apa, buat nak buang geram. Aku memang duk tunggu hari ni, hari yang mai depan aku. Dia mai dia kata minta maaf lah, sebenarnya saya yang buat ni, saya minta maaf.
Tak apa. Selesai. Nak balai pun tak, nak apa pun tak. Ke depan esok hanya buat dah benda-benda yang tak bagus macam ni. Sudah. Ini yang agama suruh. Kalau kita boleh buat lagu ni tuan-tuan, oh cukup hebat ni. Orang yang hebat ni apa dia? Orang yang boleh membalas kejahatan orang tetapi dia pilih untuk tak balas. Itu orang hebat. Orang yang betul-betul kuat. Siapa dia orang yang betul-betul kuat ni? Dia boleh kalau dia nak ambil tindakan dekat orang tu, dia tak ambil. Tuan tengok baru keluar dalam surah abang apa nama Yaumiyan ke apa nama surah abang Saudi baru keluar satu bapa yang anak dia dibunuh oleh satu orang. Balik search internet boleh jumpa. Satu bapa di Saudi, anak dia dibunuh oleh satu orang. Depa neighbor, berjiran, tak tahu apa hal pun tak tahu, tapi jadi bergaduh sampai membawa kepada bunuh. Budak yang bunuh anak dia ni ditangkap, dibicarakan, sabit kesalahan, dihukum mati. Saudi depa jalan qisas, hudud apa depa jalan. Maka budak ni dijatuhkan hukum qisas, hukum mati. Dalam Islam qisas ni dia boleh bayar dalam bentuk diat 100 ekor unta. Bapa kepada budak yang kena bunuh ni tuan-tuan, dia menolak daripada menerima bayaran diat 100 ekor unta. Dia tak mahu. Dia kata apa? Dia kata dalam tempoh hang duduk dalam penjara ni, kalau hang boleh hafal 30 juzuk Quran, aku setuju untuk bebaskan hang. Sebab dia waliyud dam. Kalau tuan-tuan mengaji dalam bab jinayah Islam, bapa kepada anak yang kena bunuh, bapa ni dia panggil waliyud dam, tuan punya darah anak yang kena bunuh. Dia mempunyai hak dalam Islam untuk bagi pardon, untuk bagi pengampunan kepada orang yang bunuh anak dia. Dia tak mau ambil tebusan diat 100 ekor unta. Berapa nilai? Kalau seekor unta harga 2,000, 100 ekor unta bayar, dia tak mau duit. Dia cuma kata kalau dalam tempoh masa hang di penjara ni, kalau hang boleh hafal 30 juzuk Quran, aku bagi pengampunan, hang bebas. Keluar dalam surah abang Saudi, budak ni hak bunuh anak dia ni mai pegang kepala orang tua ni, pak kepada budak dia bunuh ni, dia cium dari orang tua ni. Tuan-tuan tengok keindahan Islam apabila orang reti Islam. Bukan dendam yang ada dalam hati dia, tapi sifat ihsan wal afu ada dalam hati dia. Anak aku matilah, aku tuntut berapa banyak pun daripada hang, aku nak tengok hang dihukum pancung depan mata aku pun, anak aku tak hidup balik lah. Bukan dendam yang dia cari. Dia nak apa? Kalau hang boleh hafal 30 juzuk Quran, aku bagi pengampunan dekat hang. Sebagai waliyud dam, aku ampunkan hang. Hang bebas. Dia ni dah memang duk tunggu hari nak kena teteh tengkok ni. Bila dengar pak budak ni kata lagu tu, ayak mata merambu dengan serban merah dia, dia pergi pegang kepala pak budak tu, duk cium masuk dalam surah abang Saudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Islam itu hidup di dalam masyarakat, keindahan ini, kemanisan ini dapat dirasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata kat kita di sini apa? Dan jika mereka memberi mudarat kepada kamu, maka yang lebih baik ialah kamu maafkan mereka. Bukan senang tuan-tuan, tapi kalau boleh buat, itulah yang dikehendaki oleh agama kita. Dan ketahuilah akan dia. Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib, dan tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk satu tajuk yang agak panjang, dia panggil fi ziyaratil ikhwan. Cerita tentang tuntutan ziarah menziarahi di kalangan saudara mara. Dia akan masuk tajuk tu. Dia akan mai cerita bila kita pergi ziarah ni, kita pergi ziarah orang, apatah lagi yang kita ziarah itu orang sakit, dia kata. Yang kita ziarah itu orang sakit, janganlah semasa ziarah itu dibawa sama dengan kita tukang mandi mayat. Tajuk akan datang. Kawan tu duduk sakit lorat.
Pergi bawa orang mandi mayat, pergi tengok dia. Memang dia boleh jalan tu. Dia celek-celek mata tengok, Allah, dia ni mai dah, dia dah. Maknanya dia tak lama dah. Dia kata elakkan daripada bawa orang-orang macam ni. Tukang mandi mayat, tukang kapan mayat, tukang tanam mayat, tukang korek liang. Depan ni terus ada pergi ziarah orang sakit. Tak boleh. Jadi dalam masyarakat kita pun siapa ada buat kerja ni, pergi tengok masa sihat aja. Masa sakit, hantar saya masuk, duduk di beranda sudah. Pasal apa? Kalau masuk memang leceh. Pasal apa? Dia membawa gambaran kepada kawan sakit ni. Kawan pun mata pun tak apa nak boleh buka, dengan penat, nuhap, celik-celik nampak kawan tu. Tak mau yang tu. Ini tajuk akan datang. Dia nak beritahu adab ziarah. Kita pergi ziarah ni pula, dia kata dia ada beritahu banyak. Kita pergi ziarah ni, jangan pergi duduk. Dia buat contoh pun cantik. Pergi tengok, pegang tangan dia. Awak tangan sejuk ni, dia kata kat dia tu. Itu semua buah tak elok. Awak tangan sejuk ni, pegang kepala, pegang. Dia kata kalau duduk main sejuk lagu ni duduk abang lagu tu. Dia kata minta maaf cakap lah pakcik. Dia kata tak lama ni. Ni dia buat main esok ni, benda-benda macam tu jangan duduk cakap. Kalau kawan tu tidak betul-betul dalam keadaan sakarat, jangan pergi duduk talqin di telinga dia. Dia tak betul-betul akhir hayat lagi. Pergi duduk di telinga dia, duduk La ilaha illallah. Dia backhand tu sekali tak ke? Dia kata aku bukan nak mati lagi. Jadi kena cerdik lah benda-benda macam ni. Ada tak ada tuan-tuan orang tak cerdik ni? Ada. Mai tengok orang sakit duk sembang tu punya deras dengar ke telinga orang sakit ni. Duk kata kanser ni memang tak ada ubat, dia bunyi tu. Dia kata ni daripada abang kata tahap 4 dah. Tahap 4 ni kalau boleh pergi sebulan lagi pun dah cukup baik lah. Tak boleh. Kawan ni dengar dandan dada berombak. Dia duduk main lagu tu. Kan ada satu tu imam kita di sebelah Penang ni, tua dah, umur 80 lebih, pergi haji. Kalau ni kita daripada Arafah mai di Muzdalifah, baik tinggal lah punya sistem. Dulu baik tunggu, kita turun pergi nak ambil mabit di Muzdalifah, dah kutip-kutip batu, naik balik baik tu juga jalan pergi ke Mina. Lah muasasah tukar cara sampai di Muzdalifah, turun semua baik jalan kosong. Kan nak jadi ke cerita, baik nak main ambil tu tak main sampai siang esok. Dah subuh tak main lagi, dah pukul 8 tak main lagi, pukul 9 tak main lagi, pukul 11 tengah hari tak main lagi. Hamba Allah ni umur 80 lebih. Muzdalifah bukan ada pokok pun sebatang pun, panas makin duk terik. Hak duk ada ni pakat buka kain ihram, duk pegang 4 penjuru ni, duk buat bumbung dia umur 80 lebih. Lepas tu dia pun terlampau tak larat ni, jadi macam tak sedar diri. Mainlah syekh nak talqin ni main. Dia main duduk di telinga orang tua 80 lebih ni. La ilaha illallah. Celek mata dia luah balik. Dia kata aku bukan nak mati lagi. Dia kata. Ni yang tajuk ni dia tak dah baca. Dia pergi Mekah dah. Pergi jadi macam ni. So akan datang ni di bawah tajuk fi ziyaratil ikhwan, cerita ziarah ni pun, cerita ziarah ni saja pun detail. Dia akan buat mai kat kita apa ada adab dia dan sebagainya. Kemudian dia akan mai tajuk fil haya, cerita tentang malu. Kita akan baca satu hadis Nabi SAW, dia sebut satu-satu sahabat dia. Abu Bakar As-Siddiq ni apa dia punya special dia. Umar Al-Khattab ni apa dia punya special dia. Osman bin Affan apa dia punya special dia. Nabi sebut satu-satu. Dan yang kata malu ni, Nabi kata siapa di kalangan sahabat dia yang paling pemalu? Osman bin Affan. Nabi sebut dalam ramai-ramai itu, Nabi kata Osman bin Affan orang yang paling malu. Dia malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan baca satu hadis cerita satu perempuan yang kena penyakit sawan.
zaman Nabi. Dia kena penyakit sawan. Sawan ni maksudnya dia main dia tarik. Bila dia tarik itu habis, aurat semua tersingkap. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak tolong doa kepada Allah supaya sakit saya ni dihilangkan? Kerana saya bukan masalah sakit, dia kata. Masalah saya, bila saya sakit, aurat terbuka, nampak ke orang. Nabi kata dekat dia, ni, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, kalau aku doa minta Allah bagi hang sembuh, Allah akan bagi hang sembuh. Tapi kalau aku minta doa kepada Allah supaya masa hang sakit aurat hang tak terbuka, tapi hang tetap sakit, tapi aurat Tuhan akan pelihara, hang akan dapat syurga. Hang mau yang mana? Nabi tanya dia. Kalau kita, tuan-tuan, kita nak apa? Kita kata nak baik ya. Dah, perempuan ni pilih apa? Dia kata saya nak syurga. Kalau begitu tak apalah, tak payah minta saya baik, minta Allah pelihara aurat saya. Masya Allah, tuan-tuan. Ni yang kata di kalangan sahabat-sahabat, sedangkan dia bukan sahabat besar, bukan sahabat terkenal. Begitu kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda macam ni bila kita baca, tuan-tuan, bukan apa, pasang balik kat kita. Nampaklah jauhnya kita berbanding dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Terus berdoa, terus berusaha, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk nak menjadi orang seumpama mereka. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.